kami hamba-Mu yang rendah. Buangkan penyakit meninggi diri di kalangan kami dan guna kami sifat merendah diri sesama kami. Ya. Merendah diri ini bukanlah menghina diri. Ya. Merendah diri ini artinya tidak meninggi diri. Ya. Tak menunjukkan saya boleh, orang lain tak boleh buat, saya je boleh buat. Ya. Semua orang tak suka. Yang Qahar dia latih dia Malik, sesungguhnya Engkau maha menundukkan, melembutkan hati, membalik-balikkan hati, tundukkan ego. Ya, kami semua lembutkan hati-hati kami dan balik-balikkan hati kami. Membuat kebaikan, ya, melaksanakan kerja kami lah. Jadi ego boleh ditundukkan oleh Allah yang Qahar. Sifat dia Qahar, dia mampu menundukkan. Orang sombong biasanya kadang-kadang dia sombong dengan kekayaan dia, Allah bengkakkan dia. Itu cara Allah tunduk ego. Ya, orang yang sihat, mendadak dia sihat, ya, tundukkan ego dia dengan beri sakit. Ya, orang yang macam-macam membangga diri, akhirnya Allah tundukkan dengan berbagai-bagai ujian. Melakukan kerja yang bermanfaat, ya, di antara nama yang sesuai, ya Hak, ya Bar, ya, yang maha benar, yang maha baik. Gunakan kerja yang benar yang boleh memberi kebaikan dan manfaat kepada organisasi dan warganya. Ya, tengok kerja kita tu, ya, jangan ikut buat bos tu, kadang-kadang bos tu untuk kepentingan diri dia, ya, maka tak boleh ikut. Ya. Ataupun kalau biasanya PDRM, kalau immigration, kadang-kadang yang masih ada rasuah tadi tu, bos tu ambil rasuah, itu tak memberi manfaat, maka tak boleh ikut. Ya. Jadi sebab tu kita pergi kepada Allah terus, ya, minta sesuatu yang bermanfaat dan baik. Okey, tadi kreativiti, pendekatan, inovasi, kreativiti, pendekatan teknik baru, yang Khalid dapat yang Musawir. Ikhlas, bersih hati dan positif, yang kudus ya jadi, ya, yang ini, yang jadi tak ikhlas sebab apa? Sebab dunia, sebab pangkat, sebab wang ringgit, anugerah gelaran, sebab nak ni tak ikhlas. Ya. Jadi kita buang semua ni, betul-betul kita buat kerana Allah suruh buat. Allah cipta kita dengan penuh potensi, maka kita duduk kat jabatan ini untuk memberi manfaat, maka buatlah selagi nyawa masih pada di badan. Ya. Tetapi dapat semua ni, dapat. Kalau kita buat kerja tu perlu kepada gelaran, Allah berilah gelaran tu. Semua ni adalah alat, dipanggil resource. Kalau kita bekerja, kita perlu duit, maka Allah akan cipta peristiwa yang dapat duit. Tetapi jangan kejar duit tu, ya. Kejar kata Allah, duit akan datang. Yang kudus ya jadi bersihkan fikiranku daripada mengurut sangka dan berfikiran negatif. Saya cerita pengalaman saya. Kalau bulan Ramadan, biasanya saya akan dapat hampir 50,000. Saya tak cari pun. Tapi dia tak masuk akaun saya. Dia masuk akaun anak yatim. Tapi orang akan jaja nama saya. Tak tahu mas ini pengusi kami, ini penasihat kami, ini semua. Mudah. Jadi biasanya kalau anak yatim dinasti itu, dia dapat duit bulan Ramadan untuk belanja setahun. Jadi itu saya menyatakan bahawa saya tak perlu duit. Saya nak buka rumah yatim, saya tak perlu duit. Saya nak bawa ni buka warga emas pun, saya tak perlu duit. Baru ni buat jam air kali, saya bagi ke 700, esok kan warga pula mari 700. Kata orang kami tak perlu duit lah Tuhan. Dah banyak dah duit, semua orang bagi. Makanan free, sebagai bagi free, nak buat apa ni? Sebab saya cakap, tak perlu duit. Tapi orang tak percaya. Bila nak buat kerja amal, tunggu dululah, naik pangkat dulu. Ada duit lebih sikit apa-apa. Nah, dan saya nak membuktikan, saya pergi ke Mekah tiap tahun, saya tak perlu duit. Saya ada syarikat travel. Ya, kita bawa orang pergi ke Mekah, mengenal Allah dalam perjalanan di Mekah dan Kaabah. Jadi tiap-tiap tahun kalau bulan 3, insyaAllah bulan 3 tahun depan kita akan pergi. Saya tak pergi sama nak cari duit. Ya, saya akan diminta tolong oleh syarikat. Tuan tolong apply cuti. Ya, ni tiket dah siap ni. Ni semua ni. Ya, betul tak saya kata saya tak perlu duit. Ya, tapi duit sentiasa ada dalam akaun. Ya, jadi percaya dan yakinlah duit bukan halangan. Duit bukan halangan. Ya, tapi orang kadang-kadang itulah
sebab hidup sangat bersandar dengan duit. Ya, ni duit ni simpan untuk hari tua, pencen besok, nampak macam mana, tak boleh guna ni. Ya, sebab besok sakit demam, besok macam mana? Apa yang kita kata? Kita sudah berniat duit tu untuk sakit demam. Allah itu seperti persangkaan hamba terhadapnya. Kamu nak sakit demam, maknanya. So lepas pencen tu kau sakit demam. Duit pun habislah kat hospital. Rugi tak? Kerja siang malam lah. Tinggal anak, tinggal isteri sebagai kerja overtime sebagai cari duit. Rupanya dicurahkan begitu sahaja. Sikit pun tak ada manfaat akhirat. Jadi jangan sebut macam tu. Ya? Sebut, ya Allah, kau hidupkan aku di atas rentong sampai aku mati. Ya? Tak usah fikir pasal duit. Sebab ada orang duit melimpah ruah hati tak bahagia. Ada orang duit melimpah ruah duduk kat hospital berbulan-bulan. Banyak dah bukti depan kita. Ya? Jadi sebenarnya kita memerlukan kepada kedekatan dengan Allah, ketenangan, keredaan, bukan duit. Ya? Duit itu akan datang, Allah itu mempunyai kekayaan seluruh langit dan bumi. Sebut nama Ya Razak, dia datang bawa rezeki kalau kita perlu. Tapi most of the time kita tak perlu pun. Ya? Sikit saya nak memperkenalkan nama Ya Razak sebelum saya meninggalkan dewan ni, takut orang silap faham. Ya? Sebab saya tak sempat nak melayari 99 nama. Ya Razak itu bukan arti yang memberi duit. Ya Razak itu yang memberi rezeki. Rezeki itu ada 3 peringkat. Peringkat pertama, ilmu makrifat. Pada saat ini, daripada pagi sampai saat ini, tuan-tuan dan puan mendapat rezeki yang paling mulia di sisi Allah, iaitu ilmu mengenal Allah. Ada pengkaji PhD, student UM, dia menulis tentang, dia buat research Asmaul Husna. Dalam introduction dia sebut ilmu yang paling mulia, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang pencipta. Ya, dalam konteks rezeki, itu rezeki yang paling mulia. Rezeki yang kedua mulia adalah syurga abadi. Dan ingat, jalan ke syurga itu penuh dengan duri dan ranja, kesakitan, kesusahan, cemohan, kesibukan, pengorbanan. Jadi kalau kita sakit kita itu menyuci dosa kita kerana nak masuk kita ke syurga. Sakit kita itu adalah rezeki. Kena faham? Orang nampak rezeki duit je, untungnya dia tak semayang bang pun rezeki melimpah ruah. Saya nak ingatkan bukan rezeki itu nama istidraj. Kemarahan Allah, jangan jalan dengan dia. Ya? Jadi yang ini memerlukan kepada kefahaman yang sungguh-sungguh dan amalan-amalan zikir yang sungguh-sungguh bagi membuang segala-galanya daripada hati kita. Kerana ini namanya penghalang mendekat diri dengan Allah. Dan sebab tu kalau kita nak pergi umrah, nak dapat umrah mabrur, haji mabrur, proses ni kena buat. Ada orang pergi umrah. Semalam kita baru buat penghayatan umrah. Ada beberapa sahabat nak pergi kan, mata haji, nak pergi haji. Ihram itu artinya kembali kepada jiwa pengemis, jiwa fakir. Pergi datang ke Allah tu, pulanglah. Kalau kamu ilmuwan, pulanglah ilmu kepada tuannya. Pergilah menghadap Allah dalam keadaan aku jahil, ya Allah. Orang yang punya gelaran doktor, profesor, pergi berjumpa Allah, segah balik dulu sebelum masuk langkah dalam kapal terbang kat Kuala Lumpur tu. Segah dulu kepada yang mutakabbir, aku ini rendah, tak ada apa gelaran. Itulah simbolik ihram. Tapi hari ini saya tengok pakaian ihram tu ada kasta, pakaian yang selesa, lembut, mahal, orang kaya-kaya je. Di mana dia hakikat ihram itu untuk kembali, ya? Dan dia sebut juga pakaian ihram itu pakaian kafan. Kamu naik di kapal terbang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu riadah kamu untuk kamu menghadapi kematianmu. Tinggal isteri, tinggal anak, tinggal suami, tinggal jawatan, tinggal semuanya. Tapi sebab orang tak faham hakikat itu, maka dia pergi menghadap Allah, dia bawa jawatan dia, bawa escort, ya, pergi bawa duit banyak, pergi sebagai seorang hartawan, pergi sebagai seorang ilmuwan, jumpa dekat depan Kaabah, orang tak panggil profesor, ni profesor. Dekat Masjidil Haram tak ada profesor dah, tak ada datuk dah, tak ada datuk seri dah, tak ada, semua tu dah digugurkan ketika kamu pakai ihram tu, gugur semua tu.
tak jumpa Allah. Ya, sebab dia begitu tak dibuka pintu oleh istana raja kerana pergi membawa kotoran-kotoran dan comot. Macam mana kalau di istana nak buka pintu istana? Ya? Jadi ni kita buang dari sekarang. Ya, buang dari sekarang. Tak usah takutlah, tak fakir pun, tak ni pun. Ya? Saya 5 tahun dah aman. Kereta ada lagi, rumah ada lagi, suami ada lagi, jawatan ada lagi, duit ada, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang kudus dia ajari bersihkan fikiranku dari buruk sangka dan fikiran negatif. Jangan berburuk sangka dengan sesiapa sahaja. Yang ini nak buang segala negatif-negatif. Mengelak diri daripada kepentingan diri, ya Hafiz ya Muhaimin, kita boleh guna nama ni. Lindungi jiwa kami daripada bisikan hawa nafsu dan syaitan. Jauhkan kami dari penyelewengan dan kepentingan diri. Orang yang kerja kepentingan diri tak seronok kerja dia, sebab dia tak akan mampu memuaskan nafsunya. Tak pernah cukup. Dunia ini seumpama air laut, makin diminum makin haus. Jadi jangan minum. Seronok saya kata, kalau kita buat proposal baru lulus. Pengalaman saya jaga IT department. IT department salah satu daripada department yang paling banyak guna duit kat universiti. Kalau dulu nak defend proposal, nak defend budget, ketok semua ni. Tapi bila saya amal ni, saya nak defend budget, saya akan buat filtering dulu lah kat jabatan. Saya bawa dulu. Most of the time, saya akan dapat budget lebih daripada apa saya minta. Sebab biasa orang buat budget, dia markup. Dan pengurusan tahu markup dia akan slash. Cara saya buat budget, saya akan buat tak ada markup. This is the actual. Datuk, kalau Datuk lulus, kami boleh buat ni. Kalau Datuk tak lulus, kami tak buat lah ni. Dia tengok, ni kena buat ni. Tapi saya rasa macam tak cukup lah. Tak apa, saya tambah ni. Sebab apa? Kita tak minta dengan dia. Kita minta dengan Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Sebelum defend budget, pagi tu sembahyang tahajud dulu, sembahyang hajat dulu. Ya Allah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, seluruh kekayaan dana universiti itu milikmu. Dalam genggamanmu Ya Allah, aku memerlukan buat projek-projek ni demi kebaikan. Maka kalau kau izinkan Allah, pastilah kau akan meluluskan budget. Dia masuk konsep fanakan semua pengurusan atasan tu. Nampak Allah je. Hati tu minta dengan Allah, minta dengan Allah, minta dengan Allah. Allah detikkan dalam tu semua hamba-hamba Allah. Hatinya dalam genggaman Allah. Jadi senang kan kalau kita fikir macam tu. Taklah kita mengumpat dia, keluar je. Tak apa-apa dah pengurusan tu, kita minta budget slash tu. Dan diminta dengan makhluk yang fakir. Ini masalah. Taklah dengan yang maha kaya. Okey, ni untuk ni lah, melembut hati, tundukkan hati, lembutkan yang balik-balikkan hati. Yang alim ya syakur ni, yang alim yang maha berilmu, kita cakap sikit dia faham. Allah beri ilmu kat dia. Ya syakur, yang maha menghargai. Kita explain sikit, justification sikit je. Oh, okey. This is very justified. Okay, no problem. Dia bekerja dengan ilmu dan kemahiran. Ni balik pada ilmu lah. Ada orang pergi kursus sebab nak cukup 7 hari KPI. Dia check in, tulis nama dia, lepas tu dia hilang. Okey, dapat CJ lah. Dapat CJ, masuk buku rekod perkhidmatan, cukup 7 hari. Tapi tak ada ilmu. Kerja dia takut tu juga lah. Sebab dia pergi kursus bukan nak dapat ilmu. Bila kita zikir yang alim yang hakim ya Rashid, Allah beri ilmu, tak pergi kursus pun dapat ilmu. Melalui knowledge sharing, melalui peristiwa-peristiwa yang kita lalui, yang kita renung, dan juga melalui kursus-kursus. Kita pergi kursus tu memang niat nak dapat ilmu. Tulis, masuk, duduk. Yang alim yang hakim ya Rashid, bukanlah guru tu, penceramah tu yang beri aku ilmu. Engkau lah ya Allah, beriku ilmu bermanfaat. Yang alim yang hakim ya Rashid. Untuk sentiasa bermotivasi dalam kerja, ni pakar motivator. Pagi-pagi sebelum pergi office, jumpa dulu dengan pakar motivator yang baik, yang terbaik. Zikir dalam sujud. Boleh juga buat dalam duha. Masuk je office, seumpama kita ambil air minum kerana haus.
Ambil break 5 minit, semayang duha, jiwamu haus, dengan sujud kepada Allah, dengan zikir-zikir. Tak jadi masalah. Sekejap je, minum pun lama. Salat duha sekejap je, buat dekat tepi meja tu je. Ada bilik lagi, senang buat kat bilik kan. Ni kita tak ada bilik, nampak macam mana solat duha ni. Ya, kalau yang perempuan tu, bawa lah. Ya, amsok ni bawa stoket, mayang kat situ. Nampak malu. Kenapa buat dosa maksiat tak malu? Kenapa nak buat amal ibadat malu? Itu orang yang dalam kegelapan, tak tahu yang mana yang benar, yang mana. Sahabat-sahabat kita, kawan kita kata, oh warak ayah. Dah, hari tu yang dekat warak, esok lusa kita buat-buat, tak kuasa nak layan, lantak lah semayang. Kerja siap, kan? Kita lebih takut kata-kata manusia. Ada surau pun, kan? Ada surau, kita semayang kat surau. Ya? Tak menjejaskan pun. Kerana ingat, kita memerlukan daya upaya daripada Allah. Maka seperti mana pagi kita pergi menghadap bos, kami perlu benar bekerja ni, menghadap bos yang maha agung dulu. Ya, semua tak ada buat. Ya, Tuhan ni biasanya kita masuk baru dapat kerja ni. Oh, ada duduk macam nak buat ni. Ya, menghadap lagi sekali. Dia ada teknik dia. Kalau Tuhan ni biasa, kalau amalan kami yang belajar Asma Husna, masa kita rukuk, kita akan baca Ya Nur Ya Hadi 7 kali. Ya, Ya Nur Ya Hadi, dalam hati kita kata, Ya Allah, kurniakan ku cahaya, dan dengan cahaya itu datangnya bersamanya 99 energi Asmaul Husna-Mu yang kami perlukan dalam pekerjaan kami ini. Sebab nak sebut sama-sama banyak sangat. Sebut dia macam tu. Ya, cahaya-Mu tu dia bagi cahaya makrifat. Dia membawa kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran, ya, macam-macam nama-nama tu. Ya? Kerja berdisiplin. Ya, kita ni kalau tak ikut disiplin, asyik marah ada orang macam lah. Ya? Tak seronok. Ya, jadi ya Qabid yang maha mendisiplinkan, dia juga membawa erti yang maha menyempitkan. Ya? Disiplin tu memanglah sempit, kena ikut deadline, kena ikut peraturan, kena ikut masa, tak boleh buat sesuka hati. Permudahkan kami menjadi pekerja yang berdisiplin. Ya? Bila masuk waktu zuhur, disiplinmu, berhentilah kerja kejap, pergi sembahyang zuhur. Ya? Disiplin dengan Allah dulu, baru disiplin dengan makhluk. Yang ni masalah komunikasi, tension. Orang panggil mesyuarat, tak dapat maklumat. Ya? Cakap orang tak faham. Ya? Buat paperwork kena reject. Ya? Macam mana komunikasi berkesan dan punya budi pekerti yang mulia, ini beberapa nama Allah. Sama juga dia menggunakan baik, tetapi doa dia, bicara dia, aturkan lidahku agar hanya memperkatakan kebaikan dan jauhkan lidahku daripada memperkatakan perkara yang tidak disukai. Aturkan kata-kata yang terbaik untuk berbicara. Ini adalah teknik bercakap dengan berkesan. Ada orang dia bercakap sepatah, tetapi seumpama pisau yang tajam menghiris-hiris hati orang. Apa dia cakap? Dia sinis. Tak tahu, saya tak tahu contoh. Tak nak bercontoh, dia tahu. Biasa kita berhadapan. Jadi bila kita fikir apa ini, tak keluar kata-kata sinis, kata-kata merendah diri, kata-kata memperli. Ya, semua tu ya tidak akan boleh komunikasi berkesan. Ya. Kalau kita ini insya-Allah. Ya Majid, Ya Maha Budi Pekerti Mulia, Ya Halim, Ya Maha Santun, Ya Hamid, Ya Maha Terpuji. Alirkan kata-kata yang melambangkan budi pekerti mulia, kesantunan dan akhlak terpuji. Kita nak menghadap orang ni, nak menghadap visitor katakan, baru datang dari luar. Ya. Kita minta tolong Allah ni dulu. Kalau tangan dulu, minta dulu. Baru pergi, baru cakap. Ya, kerana kadang-kadang terlupa keluar benda-benda mulut kita. Kadang-kadang tak beradabnya kita, kadang tersasar kita, tersilap kita. Ya. Yang Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, alihkan ilmu dan kebijaksanaan padaku dan kepada orang yang mendengar agar kami dapat memahami maksud percakapan kami. Yang miscommunication, kita cakap lain, dia faham lain. Ya. Sentiasa maju ke hadapan, jauh pandangan dan berjiwa besar. Ini seronok bekerja. Always create new things. Ya. Improve from time to time. Ya, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Wasik, sesungguhnya Engkau yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha luas. Gunakan kami cita-cita yang tinggi. Ya, sebagaimana tingginya gunung, cakap dengan Allah. Tinggikan cita-citaku untuk membela anak bangsaku. Ya. Keupayaan, jadi ini keupayaan untuk memandang jauh ke hadapan, jiwa yang besar dan cita-cita serta semangat yang tinggi dan kental agar dengan sifat-sifat itu
kami mampu membawa organisasi ini ke kecemerlangan demi membela agama, negara dan bangsa. Kalau di universiti kita nak lahirkan bukan orang yang CGPA je tinggi, tetapi orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Okay. Yang tu khusus kepada dalam pejabat ke office, ya. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi, berapa kita ambil? 12.5 beratus. Ada perkara-perkara yang indirect. Nah, seorang kawan kita ni masuk office, mata dia merah, baru gaduh dengan suami. Tengok komputer, nampak muka suami, tak nampak kerja, tak boleh buat kerja. Jadi saya kena bagilah tip-tip ni, ya. Macam mana jadi pekerja cemerlang? Kamu kena jadi isteri yang cemerlang, suami yang cemerlang, ya. Ini beberapa tips lah, ya. Jadi ini di antara nama-nama Allah yang kita boleh amal. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Penyayang, Pencinta, alirkan antara aku dan suamiku kasih sayang dan cintamu. Ya, ini lebih berkesan kalau seorang isteri dia buat sambil dia pancuk air untuk suaminya, sambil pancuk air Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Masukkan satu lagi ingredient tambahan, kasih dan cinta. Tak payah pergi cari minyak senyum, ya, cari bomo, cari apa, ya. Suami pun sama juga, ya. Dan teknik ini juga boleh digunakan dengan sentuhan, ya. Suami isteri bersentuhan, baca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, maka mengalir kasih dan cinta, ya. Yang Afu Ya Syakur ni kita perlukan untuk sifat memaaf, bermaaf-maafan, sifat menghargai sesama kita. Ada kes yang terbaru, dia dah 20 tahun kahwin. Dengan satu kesilapan suami dia minta cerai. Bila dia cerita ke orang, semua buruk aib suaminya, sehingga saya terkata-kata, dalam 20 tahun tu takkan tak ada kebaikan suaminya. Apa maksud maknanya? Dia tak memaafkan dan dia tidak menghargai langsung pasangan dia. Sebab tu sifat ni perlu ada. Kadang-kadang aib itu sikit aja, yang baik tu banyak, tetapi yang aib tu menutup semua kebaikan kerana tidak ada sifat asyakur. Sama juga, kadang isteri pernah sebagai berkorban untuk suami tak nampak, nampak yang aib sikit, ya. Maka ini semua kadang-kadang menyebabkan masalah rumah tangga dan kesan kerja. Ya Hafiz Ya Muhammad, ini penting untuk lindung daripada bisikan nafsu dan syaitan. Syaitan tu memang suka memecah belah, ya. Maka dalam rumah tu kalau boleh, ya, jangan menjemput syaitan masuk. Jangan jemput syaitan masuk. Pasang lagu-lagu yang melalaikan, karaoke, benda-benda dosa dalam rumah itu, dia menjemput syaitan masuk, ya. Jadi macam mana nak menghalang, memagari agar syaitan tak masuk? Pasang zikir, ayat Quran, ya. Sebut nama Ya Rahman, Ya Rahim sentiasa, ya. Kita tak nampak ni, tapi dia berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita panah barang, kita taruh sikit pun bergaduh dan sebagainya, ya. Okey, untuk dengan anak-anak pun sama. Ada orang pergi kerja menung je, rupanya ada masalah anak. Anak dia tak nak sekolah tu, anak dia hantar sekolah ni, 10 sekolah semua tak sesuai lah tu. Macam mana nak buat kerja, ya? Pertama ialah pertahukan hati dengan anak-anak itu. Bila hati ditahukan dengan kasih sayang Allah, apa masalah anakku dan anak tu akan rujuk kita. Kalau dia benci kat kita, dia cari kawan dia lah rujuk. Kawan dia tu entah macam mana pun kita tak tahu. Yang semayang tak perlu, kalau yang tak semayang. Kalau mak rempit, dia rujuk mak rempit, kita tak apa, mari kita berempit sama. Ya. Kamu curi motosikal pasal kamu, ya. Dia nasihat. Sebab apa? Dia tak boleh, ya, ada tak tautan dengan mak ayah dia, ya. Jadi ini untuk mengikat tali pertautan. Bila ada ikatan ini, anak nak buat benda tak elok sikit, dia ingat, ya, aku sayang mak ayah aku lah. Tak jadi, ya. Dia akan teringat, mak ayah aku berkorban untuk aku selama ni, takkan aku nak mengecewakan dia, ya. Ini tali yang mengikat, ya. Kemudian sama juga yang Afu Ya Syakur tadi, sifat bermaaf-maafan. Salah sikit maafkanlah anakmu, ya. Anak salah sikit, mak maafkan anak, mak salah sikit, anak boleh maafkan, ya. Dan lindung jiwa daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ini satu lagi masalah, tak nak balik membetul. Bila raya je bergaduh sangat, ya. Sebab apa? Tengok
mentua dalam fikiran pun dah tension naik darah tinggi. Ya, jadi macam mana? Pertautkanlah hati dengan kasih sayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jamil. Hilanglah segala kisah-kisah lama, benci-benci, dendam, hilang. Ya, sama juga Ya Afu, Ya Syakur, Ya Hafiz, Ya Muhammad. Okey, ni saya tambahkan sikit lah. Ya, tambah sikit tips-tips ni mungkin tak nampak direct tentang kerja, tetapi dan banyak memudahkan kerja kita. Ya, sebab apa? Makanan itu kalau kita makan tak terarah, datang penyakit darah tinggi kan kena MC dan efek kerja juga. Ya, jadi cara nak pilih makanan, sebelum kita pilih makanan, kita baca zikir Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Bar, Ya Zahir, banyak sikit. Nak ambil sikit tak apa, pulanglah pada kemampuan. Ya. Tapi setiap nama ni ada tujuannya. Ya. Dia konsep dia ialah bila kita pergi kedai makan, bawa Allah sekali. Ya, sebab Allah boleh tunjuk kita, yang ni boleh, yang ni ya, nasi minyak ni, dia punya kuah dia, minyak separuh bukan. Ya. Kalau kita pergi dengan Allah, Allah tegur, tak boleh makan yang ni minyak sangat tak memudaratkan. Kalau kita tinggal Allah, syaitan mari sebelah ni, tak apa ni, tak apa. Ya, sedap yang ni, lagi berlemak, lagi sedap. Ya, tengok cair je, kedekut betul tu yang ni, buang kedai, cair santan je. Padahal yang cair tu yang baik untuk kita, yang pekat yang tak baik untuk kita. Ya, bila ada cahaya tadi, nur tadi, nampaklah yang mana yang kaca, yang mana yang bermata, yang mana yang bagus, yang mana yang tak bagus. Ya. Jadi ada orang tak nak amal ni, nanti tak boleh makan sedap. Tak apa nak makan makan, tangguhlah sendiri dah. Tangguhlah sendiri, darah tinggi, kencing manis, jantung, ya, stroke, segala-galanya tu kan. Ya. Jadi insyaAllah, ya, Allah bagi ni sebenarnya bila kita dapat ya, beramal dengan cara makanan Rasulullah ni, jiwa kita tenang, badan kita sihat, ya, dan tak rugi pun kita. Ya. Yang Hafiz Ya Muhammad ini ialah tempat lindung daripada gangguan syaitan. Ketika ke pasar, ya, tujuan saya memamerkan ini menunjukkan hebatnya Asmaul Husna ini. Ya, di mana saja kita pergi, ada nama-nama Allah yang boleh kita amal. Ya, pergi ke pasar, yang balik dulu. Ya, sebab ada orang pergi pasar niat asalnya nak beli membelah, nak beli lauk. Sampai ke pasar dia tukar niat mengubah. Jumpa dengan jiran sebelah rumah dia tukar niat. Ya, agenda tadi agenda nak beli lauk, tapi tukar jadi agenda mengubah. Oh, Kak Limah tu, Kak Milah tu, yalah macam tu lah ni. Ikan pakai mana lagi? Ya, sebab tu kena minta yang balik aturkan. Baru nak lompat, mak, ayah sebalik. Mak, sakit perut, tergigit lidah dah acam lah. Ya Allah berkuat, ya, tu hebat ni. Ya, bila kita minta tolong Allah dengan sebut nama dia. Yang Qahar, tundukkan nafsu agar tak membazir. Ya, kita pergi pasar nak beli 2 jenis lauk, buat balik 2 bakul lauk. Kan, semua sedap-sedap laku. Ya, sebab apa nafsu. Ya, bila kita tengok ikan, tengok udang, tengok soto, jangan tengok saja. Pujilah penciptanya. Ya Khalik, Ya Bari, yang sungguh hebat engkau ya Allah. Macam mana jenis soto, macam jenis udang ini. Puji Allah. Ya, puji penciptanya. Ya, jangan pergi mengumpat udang ni kecilnya. Ya, teruknya lah ni. Macam-macam kita mengumpat ke ciptaan Allah. Ya, jadi bila kita dapat amal macam ni, setiap saat perjalanan kita itu hati ingat ke Allah tu, malaikat belakangan tu tulis tak berhenti-henti pahala. Ya, dan Allah redha kat kita setiap masa. Ya, dan hati kita tenang sebab kita dalam keadaan yang tak rugi. Waktu kita tu penuh erti. Ya, bila kita tengok sayur yang segar, yang muhi, kalau yang menghidupkan sayur ni, hidupkan hatiku. Ya. Tengok ikan-ikan yang mati, yang umit, kalau yang maha matikan, aku juga akan mati, ingatkan kematianku. Ini untuk bersih hati. Di dapur, orang perempuan, orang lelaki menolong kat dapur. Ya, sama juga, yang balik juga, ada orang masuk dapur, dia mengumpat suami dia, bawa handphone ke dapur. Ya, macam-macam lah dalam handphone tu. Ya, patutnya nak masak, tujuannya. Ya, tukar agenda lagi. Sebab tu minta tolong Allah buat agenda. Yang Kudus ajar ini, sambil-sambil kita cuci-cuci ikan dekat sink tu, cucikanlah juga hatimu. Ya, keluar daripada dapur, ya, dapat cuci ikan, dapat cuci dapur sebagainya, hati pun suci, bersih. Ya.
Yang mungkin bila nak ambil garam, cukupkan rasa makanan ini. Ya? Ada orang dia konon-konon hebatlah masak tak payah sebut nama Allah lah. Lepas tu bila dia masak, suami dia kata, ada lori garam terbalik ke? Dah lah bergaduh, tak semena-mena bergaduh. Dah. Ya? Lepas tu ada orang ni dia masuk dapur, dia tension. Saya tak tahu nak masak apa, dia kata. Tension, tak tahu nak masak. Ya? Jadi semua tu perlukan pertolongan Allah. Yang mungkin yang tadi ikutkan garam, ya Rahman ya Rahim ya Wadud, alirkan ni dalam air, dalam makanan, ya Rahman ya Rahim, alirkan kasih sayang dalam makanan untuk anak-anak kita, ya yang kudus ya Jani. Ketika melayan suami isteri, sama juga yang bari aturkan agenda terhadap diriku bersama suami atau isteriku, yang kudus ya Jani Maha Sucimu, bersihkan hati-hati kami agar hilang buruk sangka sesama kami. Ada orang duduk sebelah suami dia hari Ahad cuti-cuti, ya, nak bercerita-cerita lah, duduk je. Bang, semalam bagaimana bang? Terus ni suami dia pun angkat muka lagi. Sebab apa? Ada buruk sangka, ya. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan pasangan kita, amal semua ni, ya, bersih hati, ya. Kemudian minta sifat mulia, ya. Lawat dah, pergi jenazah dah, badan cantik dah, tapi akhlaknya buruk depan suaminya, ya. Jadi yang penting juga adalah akhlak mulia. Ni nama-nama nak dapat akhlak mulia, ya. Ya Rahman ya Rahim ya Wadud, alirkan rasa kasih dan cinta yang terangkan tadi. Dan yang paling aturkan lidah, ya, masa kita bercakap. Ketika membimbing, ya, sebab saya ada satu bab lagi yang saya nak cerita yang ni, yang boleh baca nanti, boleh ambil slide ni dalam bilik air pun. Ini kalau susah buang air, ni zikir kalau sembelih susah buang air besar sebagainya, ya Fatah ya Kudu ya Salam, minta Allah buka jalan keluar najis dan tubuh kita, bersihkan najis dan tubuh kita, dan sejahterakan, ya, perut kita. Yang lain-lain tu boleh nanti terujuk. Ini untuk anak. Kita sebenarnya ada buat booklet anak cemerlang, tapi dah habis stok, jadi mungkin dalam sesi akan datang kita boleh bawa. Ni ajar anak bila nak pergi sekolah, daripada tahun 5 lagi, umur 5 tahun lagi kena ajar, ya, akan jadi tabiat anak di sekolah. Baca nama Allah ya Alim ya Hakim ya Rashid 7 kali. Kalau kita hantar anak di sekolah, yang ni baca, dia baca dulu. Lepas tu bicara hati, tak susah lah anak kita, kan? Ajarkanku Allah, ya Allah beriku ilmu, Allah bagi sepatah gitu kalau anak kecil lah, kan? Jadi ini kalau anak yang dewasa, bolehlah kita bagi dia baca yang ni. Okay. Untuk anak ikut nasihat bapa ni anak degil, ya, anak degil yang Qahar yang Latif yang Malik, ya. Untuk anak buat jadual yang baik, untuk membakar semangat belajar yang baik, untuk menundukkan hawa nafsu dia ni addicted dengan games, ya, dengan internet, Facebook, ya Qahar. Ini untuk menghadapi peperiksaan besar, ya. Ya Zahir nampakkan jawapan, ya Hadi beri petunjuk, ya Nur pancarkan cahaya dalam fikiran agar cerah terang, ya, ya Bari aturkan jari jemari, ya. Kehebatan Allah ni, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nak buat sesuatu simple, dia sebut jadi, maka jadilah. Jadi jangan limitkan kehebatan Allah. Bila kita pergi teringat pada Allah, bermakna Allah itu maha hebat, ya? Dia boleh atur jari jemari, tak tahu jawapan ni, buka je, ya Allah, tak study pun topik tu. Jangan bimbang. Yang Bari ambil pen, baca yang Bari 40 kali tu dia. Salah seorang yang amal ni bahasa Arab, buka pen, smart pencil, lepas tu dia tidur, mata tidur 10 minit, dia bangun, dia amal zikir ni. Dia tulislah segala-gala yang dia nak tulis, akhirnya dapat di bahasa Arab dia, ya? Bukan artinya kita tak tinggal study, ya, daripada awal kita study macam biasa, ya, tetapi ini kadang-kadang benda ni berlaku. Orang masuk dewan exam blank lah, ya, tak ingat satu benda lah. Itu semua Allah nak uji kita, sebab kita jangan bersandar dengan ikhtiar kita. Mentang-mentang aku dah study, mesti berjawabnya lah. Mentang-mentang aku baik dengan cikgu, mesti berjawabnya lah.
Itu tandanya orang yang bersandar dengan sebab, dengan makhluk. Dan Allah dia bertahu. Setiap sekali mata dia bertahu. Ya, apa saja yang diberi pada kita. Tiga kumpulan. Pertolongan. Ya. Okey. Yang ni saya nak kongsi sebab kita ni ramai yang dah usia. Maksud saya tahun depan dari 20 orang. Jadi saya nak cerita hakikat sakit lah sikit. Terutama yang dah diambang pensi. Sakit sebenarnya yang kita dicek ke hospital ni, sebenarnya ni datang dari ni. Jiwa yang sakit, dia kesan dia kepada emosi, kesan dia kepada jasad. Cocok kat sini, masuk obat kat sini, tak baik kat sini, dia ulang balik. Saya buat penghayatan asma-asma di hospital Kuantan. Memang sahih, saya interview beberapa orang doktor cakap apa? Kebanyakan pesakit datang hospital ni is repeating. Orang yang sama. Sebab apa? Sebab kita tak pergi menyembuhkan the root of the problem. Dia tak semayang. Dia sakit jantung, dia tu tak semayang. Mesti nurse tu patutnya check kat sini punca dia, tak semayang rupanya. Allah bagi dia sakit supaya dia menginsaf diri. Tetapi kita pergi injek dia je. Esok sakit jantung lain pula, tersumbat yang lain, saluran lain pula. Sebab apa yang Allah nak kita buat dengan sakit itu, kita tak faham. Hakikat sakit. Sakit itu nikmat akhirat. Dengan sakit itu kamu datang dekat dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah, insya-Allah akan dibantu oleh Allah. Sakit itu penyucian dosa. Bila kamu sakit, kamu sedang seumpama dimandikan dengan air penyucian. Jangan marah-marah, jangan mengeluh-ngeluh. Kenapa marah Allah mandikan kita? Kan? Sebelum dia mandi dengan api neraka, biarlah mandi atas dunia ni dulu. Bila kita tak faham hakikat sakit tu, yang mari mengeluh kesah. Pantang ada orang datang, mata ni tak nampak lah, lutut ni sakit lah, pinggang ni sakit lah, mengadu-ngadu. Siapa yang bagi sakit? Allah bagi sakit kan? Zalim ke Allah? Orang yang mengadu sesama makhluk ialah orang yang seumpama menyatakan, engkau ya Allah menzalimiku, kau menganiayaku ya Allah, kau menyakitkanku ya Allah. Sedangkan Allah itu sedang membawa kita ke jalan syurga. Ya? Sakit itu kenaikan makam. Ya? Kita nak bawa nak dekat dengan Allah. Sakit itu proses pelajaran, sakit itu proses hidayah, proses menunduk kesombongan, mengingatkan kematian. Ya? Jadi kalau kita faham semua ni, kita dah tahu lah sakit itu. Diagnosis penyakit. Ada banyak penyakit azab akhir zaman ni. Pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada penyakit. Scan dengan X-ray tak tunjuk penyakit, tapi sakit ni. Ya. Jadi yang boleh diagnosis penyakit adalah Allah sahaja. Ya. Cara nak scan penyakit, seru nama yang zahir. Dia maha menampakkan, kau nampakkan pada punca penyakit ni. Sebab kenapa dia tak boleh? Sebab dialah yang mencipta penyakit kita. Dialah mencampakkan penyakit pada kita. Kenapa pula dia tak tahu puncanya? Ya, hati yang maha beri petunjuk, berikan petunjuk. Ya Nur yang maha memancarkan cahaya, cahayamu. Ya, kat sini dia boleh nampak, dengan cahaya Allah boleh nampak punca penyakit itu. Ya Fatah yang maha buka jalan ya, bagi penyembuhan. Yang Alim Hakim dan Rashid minta ilmu rawatan. Ya. Okey, merawat ya salam ya Fatah. Dah tahu, ya, dah tahu sakit apa, pergilah mencari obat. Ya, mencari obat dengan orang yang diberi oleh Allah obatnya. Siapa orangnya? Ya Nur Hakim minta petunjuk dari Allah. Ya, jangan pergi tanpa ditanya Allah dulu. Konsep dia adalah bila kamu sakit, kamu jumpa doktor pakar. Ya salam ya Fatah. Sebaiknya zikir 40 kali, ambil semayang 2 kali. Ya, beritahu ya Allah, sakit ini sesungguhnya datang darimu ya Allah. Aku rela dan rela ya Allah, dan aku mohon penyembuhan darimu ya salam ya Fatah, dan aku yakin tak ada siapa boleh menyembuhkanku melainkan. Maka mula dibuka jalan, diberi ilham, didatangkan pertolongan, didatangkan ubat. Dan saya nak beritahu obat sakit kepala senang je. Bangun pukul 4.05 pagi, 4.30 pagi, sujud 10 minit. Itu obat sakit migrain dan sakit kepala. Ya. Kalau kita, orang cakap
hiduplah dengan gaya hidup sihat, iaitu bagi jogging. Ya. Kita ni tak nak ke jogging. Ya. Jogging kita ialah solat subuh. Tapi solat subuh yang macam mana? Rokok yang betul dan cukup masanya. Sujud yang betul dan cukup masanya. Tak payah jogging. Itulah jogging kita. Tapi masalah kita bila kita semayang tak, tapi sakit. Semayang tu cepat je. Ya. Macam kena kejar harimau cakap. Nak? Kekuatan orang yang sakit kanser, jiwanya lemah. Kak hidup 4 bulan lagi kak. Nanti suami kak kahwin lain kak. Apa nak buat? Lemahnya jiwa tu. Ya, maka kita bagi dia kekuatan. Ya Aziz ya Qaumi yang mati. Ini ujian. Ya. Tetap sujud pada Allah. Tetap berharap dengan Allah. Tetap melakukan kebaikan. Dan saya nak kongsi sikit, 99% kanser disebabkan oleh jin yang duduk dalam saluran darah. Maka kalau kanser, eloklah pergi scan dengan pakar saka atau sihir. Buang dulu, barulah trip the effect dia punya kesan dia tu. Ya. Antara tempat-tempat yang saya boleh refer di Sungai Buloh Pusat Roham ada buat. Kalau orang kanser dia akan buat step dia, scan, dia akan ustaz tu scan dulu, buang semua dulu, dia buat treatment. Ya, dengan habatus sauda, madu, aroma bunga, efek tu sunnah lah. Ada satu lagi di Lombau ada juga yang terbaru yang saya jumpa yang boleh buang. Ya. Biasa saka lah. Saka ni adalah daripada tok nenek kita dulu yang suka sangat minta tolong jin, jaga kebun, ya, jaga sawah. Tak, dia buat perjanjian dengan jin. Ya. Jadi lepas tu dia mati, jin tu carilah tempat dia nak numpang. Kena anak cucu dia semua. Ya. Jadi sebab tu kita kadang-kadang sakit tak tahu sakit apa. Ya, ambil Quran malas, nak semayang malas, semua malas. Rupanya ada penumpang. Ya, dia kena buang semua tu. Kalau kuman, jangkitan kuman, nama yang mumit. Ya, tapi biasanya kita sebut dulu yang muhi. Sesungguhnya engkau yang menghidupkan kuman ini dan hanya engkau yang mampu mematikan. Most of the penyakit jangkitan kuman doktor tak ada ubat. Ya, jadi kita dah tahu masalah ni. Kita teknik dia semayang sikit tu dan lebih baik kita minum air zam-zam, ya, minum air berkat dan sebagainya, baca 99 nama Allah dalam air, minum dengan niat untuk Allah mematikan ya kuman-kuman tu. Kalau dah tak mampu nak tanggung sakit tu, mintalah ya Allah untuk cepatkan penyembuhan. Ya. Mengasihi pesakit ni, kalau kita merawat mak kita yang sakit, ayah yang sakit, siapa saja yang sakit, kita hendaklah merawat dengan kasih sayang. Sebab ada orang merawat dengan penuh kebencian dan kebosanan. Bilalah nak mati orang tua ni. Ekstrim kes lah tak? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jamil, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengasih Penyayang, menyatukan satukan hati kami dengan pesakit ini agar kami dapat menolong mereka. Ya, kita buat eksperimen di hospital, orang yang cucuk jarum, nurse cucuk jarum dengan zikir ini, dia mudah jumpa orang. Berbanding kalau dia datang aura kebencian, dia cucuk tak kena, cucuk tak kena, cucuk tak kena. Kerah dia. Ya. Sebab pesakit tu dapat rasa aura tadi. Aura hatinya yang keras, hati yang benci, dia menolak dan tubuhnya menolak. Ya. Sifat menghargai dan betul hasilkan staff. Untuk pesakit, kalau kita yang sakit, kita kalau sakit sehari tak apa, orang mari ziarah lagi. Sakit 2 bulan, siapalah nak mari ziarah ni? Hatta suami isteri pun sibuk kerja, anak pun sibuk juga nak belajar, staf-staf sibuk dengan kerja pejabat. Maka kita nak mengadu bersama. Tension lah, tak ada orang datang jenguk kita. Ya Samit kan ada. Ya, sebab tu kena kenal Allah. Ya Allah, Ya Samit, yang Maha mendengar. Ya, ketika siapa yang nak ajak berbicara, kau ada dekat dengan aku, lebih dekat dari orang diriku, dengarlah rintihanku, bicaraku, Ya Allah. Tenang jiwa kita. Ya. Ini kalau tak belajar ni, kami membuat kajian orang tua yang bersorang kat rumah, dia bercakap dengan kucing, bercakap dengan pokok bunga, dia bercakap dengan penyapu. Dia nak bercakap dengan seseorang, tak ada orang.
Rupanya dia boleh bercakap dengan Allah, tapi sebab tak belajar, ya, jangan kita jadi gitu pula, ya. Merasa hati Allah menziarahi, dia nama dia Samit, biasa di kampung yang Basir, ya. Yang Basir ni tak ada orang datang tengok kita, tadi tak ada orang nak dengar pilihan kita, tapi ada ya Basir yang Maha melihat kampung yang Rahman-Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang. Jadi kita akan rasa duduk seorang kat hospital, duduk seorang kat rumah tu, diberi rasa nikmat, lazat berzikir, lazat rukuk, lazat sujud. Cukuplah bagi kita itu ingat pada Allah. Kita tak perlu dah, kalau manusia tak nak datang pun tak apa, tapi kalau datang tak apalah, tapi kalau tak datang pun tak apa, ya. Membuka hijab, memancarkan cahaya yang pantah yang maha membuka. Nak tahu hikmah di sebalik sakit kita. Ini untuk orang ICT Center, ya. Center nanti boleh baca sendirilah. Ni kalau nak design, nak securing, masih kena saya tag macam-macam. Saya sebab saya buat khusus ni, staff-staff saya, troubleshooting, semua ada nama. Bawa Allah masuk dalam bilik server, bawa Allah masuk dalam bilik network, ya. Ada satu case dalam last year, seorang staff saya database down 5 jam dia tak beritahu saya masuk dalam sistem. Saya tak kira, kenapa tahu ni? Dia kata tengah troubleshoot ni. Awak macam mana? Kami troubleshoot, tak boleh kami call agent expert from Australia. Lepas tu boleh settle, tak boleh juga. Dah berapa jam? 5 jam. Okay, please stop. Stop, pergi ambil wuduk, semayang 2 rakaat, baca nama Ya Salam. Asal nama Ya Salam yang Fattah, yang Maha menyembuhkan. Sakit-sakit mesin tu sakit sebenarnya, jadi rosak. Yang Maha menyembuhkan, yang Maha menyelesaikan masalah, yang Maha buka jalan. Pasti Pak Berkai dah sujud. Dia buat, tak ada arah, ya? Buat 10 minit je dia kuasa balik. Dah settle. Okey, bila dah settle, pergi lagi sekali lagi sujud. Terima kasih kepada Allah. Itu saya nak buktikan dalam bidang IT, ya. Jadi Allah tu pakai IT, jangan underrate Allah, ya. Tidak ada masalah, cari pakar dulu. Jangan ada fikir, oh expert daripada sini, oh expert daripada sini. No, expert sana no. Dia yang mengalirkan expertise dalam fikiran-fikiran orang-orang ni, ya. Okay, project management, siapa-siapa yang terlibat dengan projek, ya, pun ada penghayatan Asmaul Husna. Semua ni akan menjadikan kerja kita mudah, ya, sebab kita bersandar kepada Yang Maha Hebat, ya, yang selama ni kita buntu, tak tahu, ya, ilmu, ya, nak pengurusan projek technical communication, ya, ni untuk perancangan dan desain, arkitek macam mana nak desain, ni nak buat Gantt, nak buat projek schedule, mempercepatkan projek, nak menyemak, nak menilai verify kerja, ya, semua ni boleh ambil lah, ya, dan it's unlimited, ya. Cukup dengan tulis 99 nama itu, dia boleh diaplikasikan dalam apapun juga kehidupan, ya. Sebab tu disebutkan kalau kita hafal Asmaul Husna, kita boleh masuk syurga. Bukan artinya hafal dengan lidah, hafal dengan hati, menghayati dalam setiap saat kehidupan, ya. Hidup bergantung pada Allah, bersandarkan kepada Allah, memfanakan daya-daya manusia dan makhluk. Jadi saya rasa waktu pun hampir habis. Saya ada sikit lagi. Saya nak tengok beberapa ilmu tambahan. Cuma sedikit aja, keberkesanan Asmaul Husna ini dia boleh dipertingkatkan dengan daya imajinasi, ya. Sebagai contohnya,
Kalau kita nak buat satu projek, kita perlu dana. Saya kata dia sebut nama Ya Razak, Ya Mani, Ya Mutu. Tapi macam mana Allah kata nak rezeki macam mana? Nak duit macam mana? Nak dana macam mana? Kita buat imajinasi, Ya Allah, kau turunkan rezeki, mu duit ringgit, mu dana, mu Ya Allah, seperti air hujan yang sangat lebat. Bayangkan hujan duit.